Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, InsyaAllah hari ni kita akan berkongsi tentang, kalau kita tengok dia punya tu poster belakang tu, tak apa, poster gambar lah, dia berkenaan dengan Children Health, Eye Health. Jadi saya Ahmad Amaluddin bin Anwar, Optom di Zahara Eye Care SP, ingin berkongsi 7 tanda yang mana budak ataupun anak-anak mungkin mengalami masalah dalam penglihatan. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada tanda yang pertama. Okey, tanda yang pertama, seorang kanak-kanak itu ataupun seorang budak itu mempunyai masalah dalam penglihatan adalah dia kerap menutup mata sebelah apabila melihat ataupun buat kerja lah. Okey, jadi kalau contohnya ibu bapa yang join ni, kakak-kakak, adik-adik ataupun abang-abang yang join live ni, perasan ada adik-adik yang berumur bawah daripada 12 tahun yang kerap menutup sebelah mata, tak kira lah kanan ataupun kiri, sekiranya buat kerja, dia nak tengok, macam tu lah. Jadi dia sebenarnya bakal ataupun dia mempunyai masalah dalam penglihatan. Sebab apa? Mungkin dia tutup tu mata kiri dia tu kabur, jadi dia menggunakan mata kanan untuk melihat. Okey, dia tertutup kita punya ni. Okey, itu tanda yang pertama. Yang seterusnya adalah sekiranya kanak-kanak itu kerap menggosok mata. Dia kerap sangat. Sebab biasanya kita akan menggosok mata, kita sebagai orang yang dewasa pun kita akan menggosok mata sekiranya kita letih. Akan tetapi kalau perasan kanak-kanak dia kerap sangat gosok mata, kejap-kejap dia gosok, kejap-kejap dia gosok dan kejap-kejap dia gosok. Boleh kata setiap masa dia gosok, berkemungkinan dia ada rabun silap kanak-kanak tu. Jadinya dia menggosokkan mata dia tu untuk bagi dia nampak jelas. Jadi jika nampak tanda yang kedua ni, boleh datang ke Zahara Eye Care SP untuk kita periksa dia punya masalah penglihatan. Okey, kita pergi pada tanda yang ketiga. Okey, tanda yang ketiga adalah dia terlalu sensitif dengan cahaya. Walaupun dia duduk dalam bilik, dalam rumah, dia terlalu sensitif dengan cahaya. Jadinya itulah tanda dia mempunyai masalah penglihatan. Ini kerana apabila kanak-kanak itu dia mempunyai selaput di bahagian dalam, ataupun dia mempunyai satu penyakit yang bernama keratokonus ataupun bahagian kornea. Kejap. Okey. Ini keratan rentas bagi kita punya mata. Kornea ni bahagian depan sekali ni. Jadi kalau bahagian kornea ni terlalu nipis, dia dinamakan keratokonus. Jadinya keratokonus dengan tu dia boleh mengakibatkan atau boleh membawa kepada sensitif terhadap cahaya yang terlalu tinggi. Jadi kanak-kanak yang bila mana dia kena cahaya walaupun dalam keadaan bilik, itulah dia mempunyai masalah dengan penglihatan dia. Okey, seterusnya apabila tanda yang keempat lah pula ni. Okey, seterusnya apabila kanak-kanak itu dia melihat TV ataupun dia mewarna ke, melukis ke, menulis ke dalam jarak yang terlalu dekat. Contohnya TV dengan dia punya jarak tu lebih kurang satu lengan je saja. Dia mungkin ada masalah untuk rabun dekat. Ya. Jadi minta noted semua, minta ambil tahu pasal ni. Jadinya bila mana dia ada masalah rabun dekat, dia memerlukan jarak yang lebih dekat lah untuk melihat sesuatu dengan jelas. Jadi minta semua di luar sana minta ambil perhatian.
Okey. Seterusnya. Abel join. Okey, Abel. Okey, seterusnya tanda yang kelima. Tanda yang kelima adalah apabila kanak-kanak ni dia selalu sakit kepala. Sakit kepala. Okey. Selalunya sakit kepala ni dia masalah bagi orang-orang yang dewasa lah. Kanak-kanak jarang ada sakit kepala. Sebab hidup dia tak banyak sangat bebanan dan tekanan. Jadinya, di mana kanak-kanak ni dia kerap sakit kepala, kejap-kejap sakit kepala. Nak lagi kalau dia buat kerja. Contohnya bila mak kata, adik buat homework. Adik, ini okey, Kak Zura join. Adik melukis. Jadi bila mana suruh lukis baru dah 15 minit dah sakit kepala. Lepas tu dia mengadu sakit kepala. Itu bermakna mungkin kanak-kanak itu mempunyai masalah dalam daya fokus mata dia. Bila daya fokus untuk mata bagi seorang kanak-kanak terlalu rendah, dia akan sakit kepala. Dia akan report lah. Dia akan beritahu yang dia akan sakit kepala. Okey. Jadi kita dah sampai berapa? 6 dah kot. Jadi yang penghujungnya, iaitu tanda yang terakhir, yang mana kanak-kanak mempunyai masalah bila mana kanak-kanak, tanda yang ketujuh bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah untuk penglihatan adalah dia mempunyai struktur kelopak mata yang macam nak tidur. Dia macam droopy eyelid orang panggil. Dia macam jatuh sikit berbanding dengan orang biasa. Tapi untuk orang Cina tak. Itu bukan nak resist lah. Orang Cina dia akan sepet sikit lah. Tapi kalau untuk orang Melayu, selalunya bukaan mata ni dia akan luas sikit. Tapi kalau perasan ada anak-anak yang macam droopy eyelid macam ni lebih kurang lah. Dia boleh sama ada sebelah ataupun dua-dua belah. Jadi bila mana dia droopy eyelid ni ataupun dia kelopak mata jatuh, sebenarnya faktor dia kelopak mata jatuh ni adalah otot dia. Otot di bahagian kelopak mata ni dia lemah. Bila mana otot di bahagian kelopak mata ni lemah, jadi dia mengganggu penglihatan bagi kanak-kanak tu. Dan bila mana droopy eyelid ni berlaku, dia juga boleh membawa kepada rabun silau. Sebab dia dah macam mengganggu di kawasan ni. Okey. Jadi saya rasa cukup kot 7 tanda bagi masalah bagi kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan. Cukup ke 7? Kita tanya kita punya ni lah, kita punya viewer. Kalau semua dah berperhati, jadi saya rasa setakat tu saja. Yang lebih boleh digunakan ilmu ni. Yang mana kurang saya minta maaf. Okey. Jadi itu saja dari saya. Assalamualaikum. And